Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illallah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya kasihi tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi masjid, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, saya duk mai kuliah dulu tempat ni tahun 2012, semenjak 2012. Tempat terawal dulu-dulu bila saya mula mai duk mengajar di sebelah Selangor ni, inilah tempat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, surau apa? Sallallahu alaihi Muhammad, surah Sakinah. Surah Sakinah tu lah, InsyaAllah. Dan dekat sini pun ada dengan kuliah muslimat ni khatam 2 kitab lah. Khatam yang kitab yang last tu kitab 40 hadis Imam Nawawi. Kata tak apa, cukup dulu lah, amanti dulu insyaAllah. Dan masjid ni tak asing bagi saya, lama dah. Sallallahu Muhammad, daripada tak ada bumbung belakang tu sampai tambah sebagainya lah. Sallallahu Muhammad, dan mudah-mudahan ada barakah dia. Nah, ada sebuah sikit yang kita boleh ambil dalam hidup kita ni. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, daripada pengajian-pengajian yang kita lalui. Malam ni kita nak bincang tentang amalan-amalan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah amalan-amalan yang mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita? Kita sangat-sangat memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Rahmat dari segi bahasa bermaksud belas kasihan. Sallallahu alaihi Muhammad. Buat catatan elok-elok. Bila kita belajar ni, kita catat. Catat ni dia membantu untuk ingat. Buat catatan. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kelompok orang yang mendapat rahmat Allah. Rahmat maksud apa? Belas kasihan. Kalau sebut rahmat Allah bermaksud kebaikan Allah kepada manusia, seperti tubuh badan yang sihat, sallallahu alaihi Muhammad, minda yang cergas, jiwa yang bersih dan selainnya. Tu rahmat Allah, Allah bagi. Sihat tubuh badan tak ni? Alhamdulillah sihat ustaz. Tu rahmat Allah bagi kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sihat tak hari ni? Kurang sihat sikit ustaz. Alhamdulillah, itu juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rezeki. Rezeki yang kita nak, biar rezeki itu dia datang sekali dengan rahmat Allah. Kita nak sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan itu dia datang dengan rahmat di sisi Allah SWT. Sebab tanpa rahmat, nikmat yang kita dapat dia jadi istidraj.
Boleh faham tak? Dan tuan-tuan, rahmat boleh jadi kita rasa dalam bentuk pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dosa, mana ada ni yang termasuk dengan saya, mana ada manusia yang tak buat dosa kecuali Nabi SAW. Nabi maksum. Kita semua buat salah, dan Allah menunggu-nunggu nak mengampunkan dosa-dosa kita. Ada orang Allah dorong saja jalan-jalan dia untuk Allah ampun dosa dia. Dorongan jalan-jalan, kemudahan jalan-jalan yang akan mengampunkan dosa itu disebut sebagai rahmat. Faham tak faham tu? Ada orang yang bila dia buat dosa, dia tak jumpa jalan macam mana Allah nak ampun dosa dia. Bahkan dia makin tenggelam dalam dosa. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia buat dosa. Lagi dia buat dosa, lagi tenggelam dalam dosa. Lagi dia buat dosa, lagi tenggelam dosa. Ada orang yang dia buat dosa. Sebab sifat manusia memang macam tu. Sampai Allah kata apa? Kalau tak ada lagi orang yang buat dosa, maka Allah akan menggantikan orang lain yang akan buat dosa, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang melakukan dosa dalam hidup kita, tetapi Allah masih mendorong jalan-jalan untuk Allah ampun dosa-dosa kita. Antara dia ni main kuliah malam ni, main kuliah lah ni. Walaupun daripada semalam tahu kata ada ceramah malam ni, daripada semalam pagi tu duk zikir dah. Tahu zikir apa? Nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak pi tak pi. Ini zikir dah. Kan sallallahu alaihi Muhammad. Takdir Allah dia mai. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan nampak tadi daripada entrance masuk tadi nu jalan nu, pintu belakang tu, kalau Allah buka hijab kita, tuan-tuan boleh nampak tu hitam tu, bertumpuk-tumpuk hitam tu dekat belakang tu, dosa-dosa orang yang digugurkan bila dia melangkah masuk ke masjid Allah. Betul tak ni? Tuan-tuan daripada rumah tadi ni, yang naik motor, yang naik kereta, yang jalan kaki, kalau nampak tu berselerak dosa-dosa kat belakang tu, dan orang-orang yang Allah limpahkan rahmat dekat dia, kasih sayang dekat dia, ya dia buat dosa, ya dia buat salah, sebab tu sifat manusia. Nabi kata kullu bani adam khata', setiap anak Adam mesti buat salah, mesti buat dosa. Khairun qatta'in at-tawwabun, yang paling baik daripada kalangan orang yang berdosa itu ialah orang yang minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi Muhammad, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepatlah, bersegeralah untuk minta pengampunan daripada Tuhan kamu. Yang kata cepat-cepat minta pengampunan tu, ulama mufassirin kata apa? Nombor satu, minta ampun. Bila buat dosa, cepat-cepat minta ampun. Macam mana nak cepat-cepat minta ampun ni? Ada orang yang Allah tegur dia, menyebabkan dia terasa dan cepat-cepat dia minta ampun pada Allah. Perasan tak kadang-kadang kita buat salah, tiba-tiba orang tahu kita buat salah apa? Ada orang dia buat salah, siapa pun tak tahu dia buat salah apa. Dan dengan siapa tak tahu dia buat salah ni, menyebabkan dia buat lagi salah yang serupa. Bahkan dia masuk pula dalam hati dia. Tahu dia kata apa? Pasal aku ni orang baik lah, rupanya Allah duk tutup salah-salah aku. Tuan-tuan faham tak saya duk cakap apa ni? Tuan-tuan macam tak faham macam sana. Semua tutup mulut, saya pun tak tahu tuan-tuan senyum ke, tuan-tuan marah ke. Kalau senyum boleh nampak mata sepek-sepek sikit, tapi jelin pun nampak mata sepek, mata jelin, mata sepek je. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Tahu ulama kata apa? Orang tertipu ni, bila dia kata dekat hati dia, disebabkan aku baik, Allah tutup dosa-dosa keaiban aku.
Faham tak ni? Dan dengan perasaan yang macam tu menyebabkan dia nak buat dosa lagi, dia nak buat dosa lagi, dia tertipu sebenarnya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Mandili dalam bab taubat sebut yang ni. Bila dosa kecil jadi besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang ada orang yang dia buat salah, Allah nak bagi dia jalan untuk dia minta ampun, Allah munculkan kesalahan dia. Tiba-tiba ada orang tahu, tiba-tiba ada sesuatu yang berlaku dekat dia, rupa-rupanya itu bukan tanda Allah marah, tapi itulah jalan dan menjadi penyebab untuk dia bertaubat pada Allah atas dosa-dosa dia. Ya Allah, salahlah aku, ya Allah, salahnya aku, ya Allah, ya Allah, kalau aku tahu. Tu akhirnya dia jadi orang bertaubat. Maka itu juga dia datang dengan rahmat. Sayyidina Muhammad, dia panggil rahmat kepada jalan pengampunan, rahmat kepada jalan perlindungan. Salah satu lagi perlindungan. Sayyidina Muhammad, Allah nak pelihara dia, Allah nak jaga dia. Tuan-tuan, dulu waktu kita nakal-nakal dulu, ni bukan kawan-kawan kita ni, ni bukan kawan kita, kawan kita geng lain, geng lain. Dulu grup WhatsApp pun lain-lain. Lah ni kawan kita lain lah. Kawan kita geng ketayak atas kepala, kawan kita kayak jenis kayu sugi dalam poket kan, kawan kita jenis rida atas bau, kawan kita jenis ikat serban, kawan kita jenis hantar tazkirah dalam grup WhatsApp. Tuan-tuan, Allah bagi kawan baik dekat kita. Wujudnya kawan-kawan baik di sekeliling kita bukan kita cari, Allah bagi kat kita. Tuan-tuan cari ke? Tuan-tuan yang akhirnya boleh pindah mai duduk dekat Taman Putra Perdana ni, yang jadinya orang, yang akhirnya jadi orang masjid ni, awak tuan-tuan memang rancang waktu umur tuan-tuan 20 tahun dulu lah. Satu nanti 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, aku akan mai duduk dekat Taman Putra Perdana dan akhirnya aku jadi ahli masjid. Betul tak? Adakah itu perancangan kita waktu kita umur 20 tahun yang sekarang ni dah umur 40 tahun ni? Faham tak soalan saya tu? Kita rancang tak? Tak, kita tak pernah rancang. Bahkan waktu tu kita punya aim ni nak jadi jahat, nak buat perangai tak elok, nak pergi disco, Sallallahu Alaihi Muhammad, nak buat benda-benda yang bukan-bukan, macam-macam kita punya plan waktu umur kita 20 tahun dulu ni. Tapi takdir Allah, satu hari tuan-tuan boleh pindah mai duduk kat sini, beli rumah dekat sini ataupun sewa dekat sini. Jadi pula ni, jadi pula geng masjid, berkawan pula dengan orang baik. Tuan-tuan tahu pasal apa? Allah nak lindungi tuan-tuan daripada kekal dalam maksiat. Allah nak lindung kita. Itu pun rahmat. Sebab dengan ada kawan-kawan baik yang duduk di kiri kanan kita tu menyebabkan kita nak buat jahat pun kita tak gamak. Betul-betul tuan-tuan faham tak saya duk cakap apa ni? Faham tak? Kadang-kadang kita bukan terfikir pun tuan-tuan. Saudara Muhammad tak pernah rancang, tak pernah plan. Tuan-tuan macam mana? Hang duduk mana ni? Taman Putra Perdana. Oh, kat tu. Ha tu, Saudara Muhammad. Apa pergi duduk jauh sangat tak? Tak tahu, aku pun tak tahu macam mana boleh terlepas habis tontok tak? Kita pun tak tahu, tak pernah rancang. Rupa-rupanya inilah perancangan Allah nak ubah kita. Dia panggil melindungi kita daripada kita melakukan kemaksiatan, dan perlindungan ini berkekalan sampai kita masuk syurga Allah. Allah lindung kita pula daripada neraka Allah. Nabi kata apa? Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu dia duduk di atas jalan agama teman rapat dia. Nabi kata falyanzur, perhati tengok dengan siapa dia berkawan rapat. InsyaAllah bagi kat kita ni, nah, kawan-kawan baik-baik. Pasal apa? Allah nak lindung kita rupanya. Itu pun dia main dengan rahmat Allah SWT. Allah Rabbi sebenarnya. Syukur pada Allah. Lepas tu kata Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, bila Allah bagi kat kamu kawan baik-baik, jangan lepas.
Lagi ada kawan duk hantar mesej ni, malam ni dah kuliah ni. Lagi ada kawan-kawan duk hantar mesej kat kita ni yang baca Al-Mulk dah lagi malam ni. Selagi ada kawan-kawan kita yang duk tag nama kita dekat dalam live kuliah tu, dia tag nama kita, tag nama kita, tag nama kita. Syukur pada Allah lagi orang duk peringat kita tu dengan majlis ilmu. Jangan duk komplain. Ada kawan kita duk tag nama dia, tadi buat apa? Dia block tu. Kita sebab nak mengaji seorang lu tag apa? Dia tak tahu Allah sedang bagi kebaikan-kebaikan untuk dia dengan adanya orang-orang macam tu sentiasa peringat dia. Itu pun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jalan petunjuk pun rahmat Allah, jalan petunjuk. Hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu pun rahmat Allah. Lagi apa? Rezeki pun rahmat Allah. Tapi ingat, bukan semua orang dapat rahmat. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat ke-74. Tuan-tuan boleh buat rujukan. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang sangat besar. Surah Ali Imran ayat 74. Ayat ni cerita apa? Allah pilih kat siapa yang Allah nak bagi rahmat. Orang yang dapat rahmat Allah ni, tuan-tuan macam ni lah, tuan-tuan nak faham mudah. Tuan-tuan dapat rezeki, setiap hari Allah bagi rezeki. Ni duduk dalam majlis ilmu ni pun rezeki ni, jangan main-main. Rezeki sangat besar duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan. Tadi sebelum mai tadi, lu suruh siapa dah roti canai 2 keping, petang ni punya. Pagi tadi dah 2 keping dah, petang pula 2 keping lagi. Sambil lalu tadi ni Salih Samad nak pergi, sempat lagi tu Salih Samad beli apa ni Salih Samad, Salih Samad apa ni, kepak ayam contoh dah kan, makan lagi Salih Samad. Rezeki Allah bagi, kenderaan kita Allah bagi Salih Samad kan, Samad. Rezeki dapat apa ni, kesihatan tubuh badan, semua ni tuan-tuan ada orang dapat rezeki gabung dengan rahmat, ada orang dapat rezeki tapi tak ada rahmat. Ada orang dapat nikmat gabung dengan rahmat, ada orang dapat nikmat dia tak ada rahmat. Orang yang dapat nikmat dengan rahmat, antara ciri-ciri dia sentiasa rasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu di antara ciri dia, cukup aja. Cerita cukup ni bukan kat mulut tuan-tuan, hati rasa cukup. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Tahan diri kamu daripada minta-minta. Jangan duk minta-minta dengan orang, maka Allah akan masukkan ke dalam hatinya rasa kaya. Selagi duk minta ke orang, tolong aku susah sikit ni, tolong saat ni, bulan ni tak apa nak cukup ni. Selagi duk minta ke orang, Allah cabut daripada hati dia rasa cukup. Dia akan sentiasa rasa tak cukup. Bangkit pagi-pagi, kata Nabi SAW, bangkit pagi-pagi, fikir apa habuan dunia aku boleh dapat hari ni. Nak dapat dunia apa hari ni, macam mana nak dapat ni, macam mana nak dapat tu. Dia fikir dunia, dia lupa akhirat dia pada setiap hari. Tahu Allah bagi apa dia? Allah letak di antara dua matanya kefakiran. Dia akan sentiasa rasa tak cukup. Oh tak cukup ni bulan ni, oh bulan ni tak cukup ni, weh hari ni tak ada ni, boleh tahan kan sampai bulan depan ni. Dia sentiasa rasa tak cukup. Pasal apa? Sebab dia fikir dunia. Orang yang bangun setiap hari dia fikir akhirat. Aku nak sembahyang duha, waktu mana aku nak baca Quran, waktu mana, macam mana aku nak cari nafkah untuk anak isteri aku bagi cukup, macam mana nak buat benda-benda yang boleh jadi kebaikan untuk akhirat. Allah akan letakkan di hadapan dia kecukupan. Cukup aja kat dia. Dan dunia akan kejar dia. Dia tak mau dunia mai kat dia. Orang cari akhirat.
Orang yang dapat nikmat campur rahmat, dia akan sentiasa rasa cukup aja untuk dia. Hati tenang. Allah Rabbi, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Dan semua benda tu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-An'am ayat 133. Allah sebut, wa rabbukal ghaniyyul rahmah in yasha' yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum man yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Dan Tuhanmu yang maha kaya lagi mempunyai rahmah, jika dia mengkehendaki saya, dia memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah, sebagaimana dia menjadikan kamu daripada keturunan orang-orang yang lain. Buat apa hidup dekat dunia kalau dapat nikmat tak ada rahmat? Rahmat ni punya penting sampai ke tahap bila kita doa setiap hari, tuan-tuan perasan ataupun tidak, mesti kita sambung dengan tolong bagi rahmat. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Baca minta apa? Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat engkau wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Nak minta rezeki, mai rezeki dengan rahmat. Salli ala sayyidina Muhammad. Nak minta nikmat, mai nikmat dengan rahmat. Nak dapat projek, biar projek tu mai dengan rahmat. Nak umur panjang, biar umur panjang dengan rahmat. Nak anak-anak, nak keluarga, bagi keluarga dan anak-anak mai Allah bagi beserta dengan rahmat. Nak bagi mudah faham, dua orang anak. Seorang anak ni baik tak ada orang dah. Atau baik tak ada orang. Baik sangat anak ni. Soleh lah, cakap pun lemah lembut, pandai ambil hati ayah mak. Seorang lagi, sallallahu alaihi Muhammad, perangai punya tak elok. Sallallahu alaihi Muhammad, suka menipu mak ayah, cakap bohong. Sallallahu alaihi Muhammad, buat perangai bukan-bukan. Dua-dua mai nak minta duit kat ayah dia, nak beli buku. Anak nombor satu, ayah minta duit sikit nak beli buku, anak baik ni. Ayah dia kata apa? Bapa nak pakai tu? Sallallahu alaihi Muhammad, nak pakai dalam RM50. Nah, ambil lah 100. Pasal apa? Baik. Yang seorang lagi tu jenis tu, yang jenis perangai buruk tu, minta ayah nak beli buku sikit. Betul ke nak beli buku ni? Soalnya betul lah ayah. Berapa banyak nak pakai ni? RM50. Betul ke RM50 ni? Tipu apa agak? Nak ambil RM10 dah. Dia bagi juga, tapi dia soal banyak. Allah bagi rahmat dekat orang yang sangat sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Allah, yang bersungguh-sungguh nak jadi hamba Allah ni. Allah bagi rezeki kat dia, Allah bagi, Allah tambah dengan rahmat, tambah dengan barakah. Sebab tu dia akan sentiasa rasa cukup. Ada orang yang dia lawan Allah, dia maksiat pada Allah, tapi dia minta ke Allah, ya Allah bagi dia, rosakkan dia. Nama istidraj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup kita, nak apa pun kita sangat-sangat memerlukan rahmat. Bahkan bila kita nak masuk syurga nanti pun kita perlukan kepada rahmat Allah. Allah sebut salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Taubah ayat ke-21. Allah kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Sadaqallahul azim. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keredaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita nak kena cari sungguh-sungguh biar apa yang kita dapat dalam hidup kita ni dia mai dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ingat tu saya sebut tu, nak nikmat biar nikmat dengan rahmat, nak panjang umur biar panjang umur dengan rahmat, nak anak-anak dan anak-anak mai dengan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Maka ada cara yang kita boleh buat supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak bincang apakah amalan-amalan yang boleh mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak mau tuan-tuan, tak mau kita hidup ni main nak peringat sikit, peringat saya lah. Peringat saya, tuan-tuan okey dah kot. Saya takut istidraj. Istidraj. Kalau Allah bagi dekat kita ni ujian dalam bentuk musibah, kita berasa tuan-tuan. Kita boleh berasa. Kereta rosak, kereta kemalangan, barang kena barang hilang, sakit, kena timpa tu, kena jadi macam ni. Kita berasa kalau mai ujian dalam bentuk musibah, kita boleh berasa. Tapi yang tak boleh nak berasa ni tuan-tuan tahu apa ni? Bila ujian mai dalam bentuk nikmat. Ujian dia mai dalam bentuk nikmat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada tak orang dia bagi alasan dia tak boleh main masjid pasal dia ada bisnes yang dia nak kena selesaikan? Ni ada malam ni ada kuliah ni, ada ceramah ni, aku bukan tak mau pergi, ada projek ni nak kena settle, ada mesyuarat ni. Esok ada kuliah subuh ni, bukan aku tak mau pergi, esok pun sangkut nampak gaya macam ada problem taklim tu. Malam esok pun ada ceramah lagi, itulah esok nak kena pergi pergi Johor pula, ada meeting apa semua. Dan dia menggunakan alasan tu, dia sikit pun tak rasa bersalah dengan alasan yang dia bagi tu. Tuan-tuan lah ni ada anak kecil. Anak kecil tu dia duduk kena buat anak kecil tu. Pasal apa tak pergi masjid anak kecil? Pasal apa mayang lambat anak kecil? Ada orang dia tak baca Quran daripada dia bersalin sampai anak dia putus susu. 2 tahun Quran sepatah tak baca. Tahu pasal apa? Dia beli budak tu anak kecil. Takut anak kecil tu jadi istidrah kat dia. Dan orang yang kena istidraj dengan nikmat ni, dia sikit pun dia tak berasa bersalah bila dia menggunakan alasan tu yang nampak terang dia makin jauh daripada Allah. Mai tua sikit, tahu dia mai ujian apa pula? Cucu pula. Ai maklum lama tak main masjid, itulah cucu, bela cucu lah ni. Allah, bila nak mengaji? Bila nak boleh duduk dalam majlis ilmu ni? Allah, tu yang kita takut tu, tuan-tuan. Jadi yang ni nak kena hati-hati. Sebab kalau nikmat yang kita dapat dia tak mai dengan rahmat, dia akan jadi istidraj. Allah sebut dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 55 56. Salli ala sayyidina Muhammad. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Tengok Allah sebut ni dua ni ujian kat kita ni. Ni pesan kat diri saya, pesan kat kita semua ni. Ni muda lagi sampai tua ni, jangan duk pakai dua ni alasan kita jauh pada Allah. Allah sebut, Allah peringat kita, baca selalu surah Al-Mu'minun ayat 55-56 ni. Allah kata apa? Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka yang tidak sedar. Dua benda ni saya sebut tak saat ni awal-awal tadi ni. Nombor satu, harta. Berapa banyak orang yang jauh daripada Allah sebab harta. Dulu duk main masjid elok dah, jadi AJK masjid, jadi orang masjid. Start duk meniaga mana? Meniaga belakang ni. Bukan masjid ni lah, sorry, tak gitu cari siapa pula orang tu. Dia duk meniaga dengan masjid,
Support sikit ni, aku ni start berniaga ni. Oh, bagus. Hang berniaga apa ni? Ni berniaga si lemak ni. Hampa support lah orang masjid. Aku ni pun masjid juga. Kita lah duk support dia, beli apa semua. Mai satu hari tuan-tuan, dah mula buka gerai. Lepas tu kita support dia lagi. Dah mula buka kedai, sewa kedai, buka restoran. Start buka restoran, masjid tak mai dah. Dan kita masih duk support dia. Geng-geng habis ceramah apa semua, ustaz bawa ustaz pergi makan, ustaz jom kita makan. Ni geng jemaah masjid ni, dulu dia EJK masjid lah dah sibuk dah bisnes. Kita berasa macam tak ada apa, tapi dulu dia boleh main masjid lah, dia tak boleh main masjid dah. Dulu subuh main lah, subuh tak main dah. Dulu Tok Imam tak main, dia boleh ganti dia Tok Imam. Tok Bilal tak main, dia boleh peleras jadi Tok Bilal. Lah ni masjid berapa lama dah tak nampak. Jumaat tu nasib baik wajib ya. Dan sikit pun dia tak berasa bersalah yang dia sedang jauh daripada masjid Allah, jauh daripada solat kelebihan-kelebihan yang Allah bagi. Tuan-tuan berasa ada orang-orang macam ni? Tak sudut tengok orang, kadang-kadang kita ya tuan-tuan, dulu boleh bangun tahajud lah, tak boleh dah. Pasal apa? Sibuk mesyuarat sampai pukul 1-2 pagi, balik tuan-tuan tahajud tak dapat dah. Lah ni kita nak dapat RM10, RM20 ekstra. RM10, RM20 ekstra tu jauhkan kita daripada Allah. Dulu dapat segala kenikmatan bangun tahajud lah tak dapat dah. Faham tak faham tu? Al-mal, harta benda, jaga elok-elok. Patutnya bila orang bagi kat kita, kita makin dekat dengan dia. Betul tak? Waktu kita susah minta tolong Tuan Haji, saya ni susah lah ni. Lepas pada PKP ni, kerja tak ada, kena berhenti kerja. Saya tak ada apa lah ni. Ni nak bayar rumah, saya tak tahu nak bayar rumah macam mana ni. Kereta ada apalah, ada moratorium, tapi ni lepas nak bayar dengan apa ni, tak ada duit ni. Tak apalah, tu Haji kata, mai duk kerja di rumah saya, saya tolong apa yang patut saya pergi pelepah lah, zakat 1,200, 1,000, 1,500 tu boleh lah saya tolong bayar Ustaz, gaji tiap-tiap bulan. Nanti sambil-sambil tak pernah nak ambil buat modal ni, api bagi isteri pergi meniaga Ustaz. Orang tolong kita waktu kita susah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada tak waktu lepas pada tu kita dia telefon, kita tak angkat telefon dia dah? Waktu kita susah dan dia duk bagi kat kita lagi ni, telefon tak mau angkat. Sallallahu alaihi wasallam, dia ajak mai tolong Ustaz, mai misi rumput mu ada tak mau pi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia panggil Ustaz nak buat apa-apa, tolong minta tolong apa sikit, tak mau buat. Patut tak orang macam ni? Faham tak faham ni? Patut kita jadi lagu mana? Kita makin dekat lah dengan dia. Allah bagi kat kita lebih pada tu tuan-tuan, bukan 1,200 sebulan Allah bagi kat kita. Apa yang tuan-tuan nampak dekat depan mata tuan-tuan, tu semua Allah bagi. Ni duk tarik, oh boleh tarik nafas ni. Allah Rabbi, leganya. Ada sahabat-sahabat kita kena Covid, nak tarik tak lepas, tak boleh, kena tidur meniarap, tak boleh sedut. Saya tengok dekat Jakarta itu sampai ke tahap stok gas ni habis, depa nak pergi beli, nak letak dekat rumah pun tak ada. Sanggup bayar berapa saja untuk beli stok tu, gas tu, untuk depa pakai di rumah-rumah depa, sebab masjid sebab hospital dah tak boleh menampung depa. Dan sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kita free je. Allah suruh kita buat apa ni? Dekat diri dengan dia. Ada orang mai pada kampung tuan-tuan, mai pada Kedah Yan mana ke, Sik ke mana ke, Baling ke. mai sampai sini, duduklah singgah kat masjid ni. Tahu-tahu macam mana tahu, sebatang kara mai, tak ada apa ni, duit RM1 pun tak ada. Tahu-tahu ada seorang mai, ni adik ni mai mana ni, mai mana adik ni mai daripada Kedah. Oh jauhnya. Ni nak duduk rumah siapa ni? Tak ada rumah siapa-siapa, sebatang kara. Duit ada ni, duit tak ada. Kereta adakah? Kereta apa tak lagi lah pakcik, tak ada lah. Motor pun tak ada. Apa pun tak ada ni, apa pun tak ada pakcik saya ni, apa pun tak ada ni. Tak apalah, nak ambil 10,000, ambil ni 10,000. Main nombor akaun pakcik, tolong transfer pisat lah ni, lagi 10,000 lagi, saya pakcik masuklah akaun 10,000, pakcik bagi cash, nak ambil.
Motor tak ada. Tu pakcik ada wai suku sebiji. Tak pakai dah lah ni. Depa keluar lah ni wai berapa atau dah. Suku-suku tak pakai dah. Ambil. Sari tapi PJ tukar nama. Kereta tak ada. Myvi dah sebiji King. Ada kat rumah pakcik pun tak pakai dah. Pakcik pun dah tak pergi market dah. Ambil sari kita PJ kita tukar nama dua-dua. Tu nak duduk mana ni? Tak tahu nak duduk mana. Tu pakcik ada rumah sebiji tu. Rumah tu. 2 tingkat tu. Tak ada siapa duduk. Dua buah homestay ni. PMBS lagi tapi tukar nama apa semua. Hampa tak usah ada senyum, tak ada orang lagu ni, memang tak ada. Tak usah ada berangan lah. Wah, siapa hebat. Memang tak ada, confirm tak ada. Saja nak buat cerita je. Dah siapa? Lalu subhanallah, bila dia bagi segala benda tu, Salih Aisyah Muhammad, dia pun dapat semua. Lepas tu suruh buat apa? Ni ada time hari ni, mai lah tolong misi rumput-rumput saya rumah pakcik lah. Agak-agak dia pergi tak? Patut pergi tak? Dia pun faham tak faham, aku tanya soalan. Patut pergi tak? Pergi lah. Habis tanya pula, pakcik ni saya nak pergi misi rumput boleh? Berapa nak bayar saya misi rumput ni? Budak ni aku pelangkong lagi beri. Tapi tuan-tuan, subhanallah, Allah bagi kat kita ni lebih daripada benda tu. Lebih daripada tu. Salih Allah Muhammad. Lebih daripada sebut tu. Tu rumah 2 tingkat tuan-tuan. Tu rumah 2 tingkat belakang masjid ni. Rumah tuan-tuan lah kan. Orang sini orang kaya-kaya kan. Rumah tu tuan punya kah? Rumah tuan punya kah? Nama di geran nama tuan kah? Nama saya Ustaz. Tuan punya kah? Saya punya Ustaz. Tak. Takdir Allah malah ni mati tuan-tuan. Esok anak mesyuarat. Tahu nak buat apa? Rumah ni kita nak buat macam mana? Siapa nak main duduk rumah ni? Siapa nak duduk? Abang duduk KL tu. Abang Ngah duduk kat Negeri Sembilan tu. Kak Long duduk kat Johor tu. Ni rumah ni nak buat apa ni? Kita nak bagi tengok, nak bagi macam mana? Kita jual lah. Kita bagi duit sama-sama sikit. Yang kita kata duit kita tu, hari ni mati, esok anak pacak kat depan fosil. Mana ada hak kita? Betul tak betul saya kata tu? Salih Aisyah Muhammad. Kenderaan tu, macam tu. Ustaz, kita nak berhenti azan dulu ke apa? Mana dia? Zikir. Kita berhenti azan lah. Jadi kita sambung boleh insyaAllah. Kita berhenti azan Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu mawalah. Jadi sebenarnya apa? Tak ada apa pun nak kita sebenarnya. Yang kita duduk kalut sangat, yang kita duduk sampai tinggal semua ni sebenarnya tak ada apa pun, tak ada apa pun. Semua Allah bagi kat kita. Tak ada ada semua. Bila Allah bagi, Allah boleh tarik balik. Kita pernah susah tuan-tuan? Pernah tak kita susah dalam hidup kita? Bila kita susah, kita minta kat siapa? Kita minta ke Allah. Tuan-tuan nak murah rezeki, minta ke Allah. Seorang ulama, murah rezeki dia murah sangat murah rezeki dia. Ada orang Allah bagi murah rezeki. Saya lihat ada siapa mana. Pi makan kat kedai ada je. Ada je orang belajar dia, murah rezeki, jenis orang murah rezeki. Saya lihat ada siapa. Ini ada seorang syekh ni, murah sangat rezeki dia, murah sangat sampai orang tu, apa amalan dia ni sampai dia murah rezeki sangat. Pergi tanya dia, syekh, apa amalan syekh buat murah rezeki sangat? 3 amalan aku buat. Nombor 1, sembahyang duha. Sembahyang duha, tak pernah tinggal sembahyang duha. Sembahyang duha mudah-mudahan buat rezeki. Nombor 2, baca surah Waqiah. Mudah-mudahan murah rezeki. Nombor 3, sedekah. Sedekah, banyak sedekah. Lagi banyak sedekah, lagi murah rezeki. Kalau tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sempat dia kata, kalau kamu tak sempat nak buat, nak solat duha tak sempat, nak baca surah Waqiah tak sempat, jangan tinggal yang satu ni, nama sedekah. Ini murah rezeki. Salah satu amalan yang tuan-tuan nak buat murah rezeki ni, guru saya ajak. Tapi lepas ni, lepas dapat ni, jangan lupa diri, kan? Niat nak bagi sedekah banyak, niat nak banyak zakat. Lepas daripada sembahyang Jumaat, sallallahu alaihi Muhammad, lepas daripada sembahyang Jumaat, sallallahu alaihi Muhammad, baca 70 kali Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak bi halalika an haramika. Carilah dekat dalam internet pun ada zikir Imam Ghazali ke, carilah lepas solat Jumaat ada tu, Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak bi halalika an haramika. Kita bila kita susah minta dengan Allah, minta dengan Allah bagi kita. Yang minta dengan orang, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong dengan Allah. Nabi SAW kata, minta tolong dengan manusia ni 2 aja. Nombor 1 dia boleh tolong, nombor 2 dia tak boleh tolong. Kalau kata ulama, kalau dia boleh tolong, satu hari dia ungkit. Kalau dia tak boleh tolong, sekali dia hina kita. Itu sifat manusia. Kata, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu susah, kamu nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Tapi ingat, Allah cerita dalam Quran, ada orang waktu dia susah dia minta pada Allah. Tapi bila dia dapat, dia kata balik, ni aku dapat ni semua atas usaha aku lah ni. Hati-hati. Saya takut kalam tu duk keluar pada mulut kita. Kita duk kata kalam tu. Ni tengok tak aku ni, kita duk dengar orang duk cakap ni. Dulu ni aku bukan macam ni. Dulu aku ni susah. Susah aku dulu ni. Kalaulah orang tahu macam mana keadaan aku waktu aku susah dulu ni, tapi aku usaha, aku buat, akhirnya aku duduk macam mana aku sekarang ni. Tengok duit banyak mana, nak tengok, nah ambil, tak kat bawah, pijak duit pula aku atas. Contohlah, tak ada kena-mengena, yang hidup ataupun yang mati. Kan? Tengok rumah aku dah ada apa semua. Tuan-tuan, Allah cerita tentang orang ni dalam Quran. Tuan-tuan rujuk surah Az-Zumar ayat 49. Dia orang istidraj.
Yang duk pesan-pesan ni tahu pasal apa? Pasal tak mau kita buat macam tu. Yang boleh cerita pun cerita kat tuan-tuan yang duduk depan saya ni lah. Yang duk buat tak dengar juga tuan-tuan. Kalau Allah tak bagi, sebab tu kadang-kadang kita ni Allah dorong kita mai duduk macam duk cerita tu kena kat batang hidung kita. Ustaz ni tahu mana aku duk buat panggil macam ni tak? Tak tahu. Tapi Allah gerak kita untuk bercakap tu supaya Allah nak tegur kita, jangan duk buat macam tu. Tanda Allah sayang kat kita. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza massal insanu dhurrun da'ana thumma idza hawalnahu ni'matan minna qala innama utiyatuhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktharuhum la ya'lamun. Allah sebut Allahu Rabbi. Allah kata apa? Maka apabila manusia ditimpa kesusahan, ditimpa bahaya, dia minta tolong dengan kami, dia menyeru kami, kemudian kami beri dekat dia apa yang dia nak tu berupa nikmat kami bagi. Lalu apa dia kata? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu dia kata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaran aku. Sebenarnya itu adalah ujian untuknya. Kebanyakan mereka tak tahu. Allah kata, hati-hati. Saya semat ni ciri-ciri orang istidraj. Masalahnya tuan-tuan, masalah tak apa, bila kita nasihat dia marah kita balik. Bila kita tegur, jangan buat macam ni, nanti rezeki tak berkat. Jangan duk bogey-bogey, tunjuk bogey-bogey macam ni, tak baik. Ni orang Islam jangan buat lagu ni. Hai, hang tak sah duk belagak Tuhan. Dia buat kita macam tu pula. Siapa hang ni nak tentukan berkat tak berkat? Ini semua kerja Allah. Susah tuan-tuan. Tak tegur tak boleh. Kita orang Islam nak kena tegur, nak kena nasihat. Bila nasihatnya itulah. Tak apalah tuan-tuan, kita tak payah duk tunjuk kat orang, cerita dengan orang. Yang kita duk bincang ni pasal kita. Pasal kita ni yang duk depan saya ni. Pasal kita lah. Kok-koklah pernah sekali cakap macam tu. Istighfar pada Allah. Ni semua ni pasal aku cerdik lah. Tuan-tuan, kita ada yang apa yang kita ada lah ni tuan-tuan, bukan pasal kita. Kita lu mengaji bukan pandai sangat pun. Ada aja subjek fail, mengulang pun ada. Tapi ada lah kita ada ni. Ada kawan kita lu 4 flat tuan-tuan, straight anugerah dekan setiap semester. Tapi lah ni tak ada kerja. Jadi kalau nak cerita pasal pintar, bukan sebab pintar Allah bagi, tapi sebab Allah nak bagi. Bukan sebab rajin kerja. Ada orang rajin sangat tapi tak ada. Kita ni kerja macam tu lah, kerja ada 88 kita pergi, tapi Allah bagi cukup kat kita. Sebab bukan pasal rajin, pasal Allah nak bagi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ingat jangan sampai macam tu. Dan macam mana kita nak kenai istidraj? Macam mana kita nak kenai bila kita terkena dengan satu benda nama istidraj? Ada pengenalan dia. Ada pengenalan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Ni dengar ni elok. Ini pengenalan kepada orang yang terkena dengan fitnah istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asiyati ma yuhibbu fa innama huwa al-istidraj. Nabi kata apa? Apabila engkau melihat seorang hamba itu dia mendapat kenikmatan dunia yang disukainya, padahal dia bermaksiat kepada Allah, maka itulah istidraj. Tuan-tuan nak tahu nikmat yang tuan-tuan dapat ni nikmat Allah sayang ke, nikmat rahmat ke, ataupun istidraj? Tengok hubungan kita dengan Allah bila kita dapat nikmat tu.
Nikmat ni Allah sebut tadi dalam ayat, dalam surah apa tadi? Dalam surah Al-Mu'minun ada dua. Apa dia? Ayahsabuna annama numaddihum bihi min malin wa banin. Mal, harta benda, wa banin, anak pinak. Ulama sebut anak pinak ni bukan berhenti takat anak aja, sampai cucu, sampai cicit. Kalau cucu tu yang Allah bagi sebagai nikmat dekat kita, menyebabkan kita tak pergi mengaji, menyebabkan kita tak boleh baca Quran, menyebabkan kita tak boleh duduk dalam masjid, cucu tu istidrak kat kita. Ingat tu elok. Patut dapat cucu, doa lah, bagi dekat dengan Allah lah, bawa cucu tu main masjid. Ini cucu punya pasal dia pun tak pergi masjid dah. Tu ingat, peringat kita elok tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka salli ala sayyidina Muhammad. Allah, Nabi SAW terus Nabi SAW baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Al-An'am ayat 44 tadi ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah Allah berikan kepada mereka, maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan tidak disangka-sangka, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW sebut, apabila kamu melihat bahawa Allah memberikan nikmat kepada hambanya yang selalu buat maksiat, lagi buat maksiat, lagi murah rezeki, dia kata apa tu, tak semayang Ustaz, bisnes lagi maju. Kaki perempuan Ustaz, kaki perempuan Ustaz, Salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz tukar perempuan Ustaz, tapi bisnes maju Ustaz. Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahawa orang itu telah diistidrajkan oleh Allah SWT. Peringatan kat kita lah, tuan-tuan saja boleh lah, peringatan kat kita, jaga elok-elok, jaga elok-elok. Macam mana kita lah ni, macam ni lah kita nanti kalau Allah bagi kekayaan kat kita. Kalau Allah bagi nikmat kat kita, macam mana kita macam lah ni macam tu lah kita akan datang kekal macam ni, walaupun apa saja bentuk nikmat Allah bagi kat kita. Bahkan dengan nikmat yang kita dapat, kita makin dekat dengan Allah. Tu mengelakkan diri kita daripada istidraj. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak terus masuk dalam salli ala sayyidina Muhammad 5-10 minit ni, cerita tentang apakah amalan-amalan yang akan mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Apakah amalan-amalan yang akan mengundang rahmat Allah SWT dalam kehidupan kita? Nombor satu sekali, nombor satu, bersifat ihsan dalam kehidupan. Dalil Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 56. Salli ala sayyidina Muhammad. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang memberi kebaikan kepadanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, yakni takut-takut tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharap, yakni supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang bersifat ihsan. Ihsan ni ada dua. Satu, ihsan dalam ibadat. Ihsan dalam ibadat ni Nabi SAW sebut, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu. Itu ihsan dalam ibadat. Satu lagi nama ihsan dalam muamalat. Ihsan sama-sama makhluk Allah. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Yang mudah faham lagu ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak Allah sayang kat kita, tuan-tuan sayang kat orang. Sifat ihsan sama-sama kita ni maksud apa ni? Nak mudah faham macam ni lah, kita letak diri kita kat tempat dia, kita akan jadi orang ihsan. Tuan-tuan suka ada orang duk maki-maki? Tak suka, kita jangan maki orang, tu je.
Kita suka ada orang tipu kita? Tak suka. Kita jangan tipu orang. Suka ada orang tolong kita waktu kita susah? Suka. Kita tolong orang waktu orang susah. Saya selalu pesan tuan-tuan ni, orang Taman Putera Perdana, tak rugi sikit pun jadi orang baik. Kita kena belajar jadi orang baik ya. Dalam doa-doa kita tu, cuba angkat tangan, tahu minta doa apa? Ya Allah, aku nak jadi orang baik. Minta doa tu. Orang baik ni orang sayang, Allah sayang. Ada tu orang baik-baik kat sini, orang dia baik, suka tolong orang, cakap lemah lembut kat tempat kita ni? Ada tak? Kalau dengar kata dia demam, orang buat solat hajat kat dia. Betul tak ni? Haji kita buat solat hajat ni pasal apa? Oh, tu Haji kena covid. Ha, dia ke? Haji kita buat solat hajat. Pasal apa? Pekat doa-doa kebaikan kat dia. Pasal dia baik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, waktu seorang sahabat Nabi SAW, dia meninggal dekat Sayyidina Ali Muhammad Madinah. Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi pegang kayu, Nabi goreng-goreng kayu tu, Nabi SAW tengok atas, tengok bawah, Nabi kata minta perlindunganlah daripada azab kubur. Nabi cerita tentang apa yang jadi tu pada orang tu. Nabi kata waktu malaikat maut nak cabut nyawa dia tu, ni para malaikat ramai ni, sejuh mata memandang ni, waktu malaikat maut nak cabut nyawa dia tu, waktu tarik tu, keluar roh dia macam air keluar daripada botol air, lembut keluar tu, lembut tu. Waktu roh dia nak keluar daripada jasad dia, bergema selawat para malaikat yang duduk di antara langit dan bumi. Dan malaikat yang duduk di langit semua berselawat kepada roh yang nak keluar tu. Selawat ni maksud mendoakan dia, mendoakan kebaikan untuk dia. Siapa doa? Para malaikat. Bergema seruan selawat para malaikat ni kepada orang baik ni. Bila keluar saja, malaikat-malaikat yang putih wajah tu semua pakat sambut dia. Ambil, pakaikan dia dengan kafan daripada kafan syurga, pakai minyak wangi daripada wangi syurga. Waktu nak naik tu, para malaikat yang duduk di atas langit, duduk di antara langit ni, semua doa, ya Allah, bagi dia lalu daripada arah kami. Maka bila lalu saja main ni, lalu saja melalui para malaikat ni, malaikat ni kata apa? Aduh, roh siapa ni yang wangi sangat ni? Roh siapakah yang wangi sangat ni? Lalu dia dipanggil dengan nama-nama yang baik yang dipanggil waktu hidup dia dekat dunia tu. Tuan Haji ni orang soleh, dia ni orang baik, dia ni orang suka tolong orang, dia ni orang yang suka sedekah, dia ni orang pandai jaga hati orang, dia ni orang yang sangat hormat jiran, dia ni, semua nama-nama gelaran-gelaran kebaikan dulu ni orang panggil dia, malaikat panggil dia. Tapi sebaliknya kepada orang yang maksiat, orang yang orang benci, Allah benci kat dia. Waktu keluar roh dia tu, para malaikat yang duduk di antara langit, ya Allah, jangan bagi dia lalu arah kami, ya Allah. Keluar roh dia kan dalam guni daripada guni neraka, bau sangat busuk. Waktu tarik naik tu, nak naik tu, malaikat yang duduk di antara langit kata apa? Ya Allah, bau siapa busuk sangat ni? Lalu dia dipanggil dengan gelaran-gelaran yang dipanggil waktu hidup kat dunia ni. Dia ni orang jahat, dia ni orang maksiat, dia ni orang suka buat khianat kat orang, dia ni suka buat zalim kat orang, dia ni orang tu panggil sebab tu. Biar orang panggil kita dengan panggilan yang baik, bukan sebab kita berlakon, tapi akhlak kita macam tu. Sungguh tuan-tuan, tak rugi. Tuan-tuan perendah diri kat orang, tak rugi. Tuan-tuan bercakap lembut dengan orang, tak rugi. Tuan-tuan tolong orang, tak rugi. Orang doa kebaikan untuk tuan-tuan. Orang yang perangai tak elok, orang doa buruk-buruk kat dia. Ingat kita Tuan Haji kita tu tengah sakit. Sakit, alhamdulillah. Mati tak lagi? Tak lagi. Doa cepat pergi mati cepat sikit. Lega orang kampung kalau dia mati. Allah Rabbi sallallahu. Allah sallallahu. Buat apa? Dia orang baik. Sifat ihsan. Allah Rabbi, ni ujian banyak lah ni. Duduk zaman Covid ni ujian banyak. Jaga nak tulis apa kat Facebook lah, jaga nak tulis apa kat WhatsApp.
takut lagi jadi fitnah orang. Kita tak tahu hala, kita tak tahu apa-apa, kita perli-perli orang, akhirnya jadi fitnah. Tak pasal-pasal kita tanggung dosa orang. Tak payahlah buat macam tu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau dia tak mampu, dia duduk diam-diam. Tu orang ihsan. Dia takut lagi dia zalim kat orang, dia cakap benda dia tak tahu. Salih alaihi Muhammad. Faham tak ni? Nombor satu, berlaku ihsan dalam kehidupan. Nombor dua, cara untuk mengundang rahmat Allah SWT. 5 minit lagi. Banyakkan istighfar. Banyak istighfar. Salih alaihi Muhammad. Allah sebut dalam surah An-Naml ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyiati qabla al hasanat laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Nabi Saleh dia berkata kepada puak-puak kafir, dia kata apa? Wahai kaumku, mengapa engkau segerakan kufur ingkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu, tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu? Alangkah baiknya kalau kamu beristighfar, minta ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Jadi saya nak ajak tuan-tuan, banyakkan istighfar. Setiap hari tak kurang 100 kali. Boleh? Ni waktu Covid ni kena banyak istighfar. Saya kempen istighfar ni daripada awal Covid hari tu ni. Saya kempen seluruh Malaysia tolong istighfar. Paling kurang 100 kali. Tahu pasal apa? Pasal istighfar keluarkan kita daripada musibah dan wabak ni. Satu hari orang pergi jumpa Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Hasan Al-Basri, kami ni tempat kami kemarau, hujan tak turun lama dah. Imam Hasan Al-Basri kata apa? Istighfar lah, istighfar. Mai seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin lama dah tak ada zuriat. Dia kata istighfar lah, istighfar. Balik kawan tu. Mai seorang lagi, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami buat kebun, kebun kami tak subur. Nak pakai baja apa? Milagro kah? Baja milagro, baja organik. Tuan-tuan, dia kata apa? Istighfar lah, istighfar juga. Anak murid dia kata apa? Wahai Syekh, orang ni suruh mai kata istighfar, orang ni kata istighfar, ni kata istighfar. Dia kata bukan saya kata, Allah kata. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul sustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kepada Tuhan kamu, sungguhnya Dia Maha Pengampun, nescaya Dia akan mengirimkan kepada kamu hujan yang lebat. Kemudian membanyakkan harta dan anak-anak kamu. Kemudian mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tak percaya ke akan kebesaran Allah? Allah tanya lagi dalam Quran. Istighfar. Start pada hari ini, masjid kena anjurkan setiap hari 100 kali istighfar untuk qaryah Masjid Putra Perdana ni. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabak. Yang ketiganya tuan-tuan, untuk kita mengundang rahmat Allah SWT ni, baca Quran. Baca Quran, baca, hafaz, beramal dengan Quran. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Surah Al-An'am ayat 155 dan surah Al-A'raf ayat 204. Allah cerita, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang
agar kamu mendapat rahmat. Lagi yang terakhir untuk hari ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, amalan supaya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengurniakan kepada kita rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah tuan-tuan dengan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad solat sunat 4 rakaat sebelum daripada asar, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Hadis riwayat Abu Daud. Allah merahmati seorang yang mengerjakan solat qabliyah daripada asar sebanyak 4 rakaat. Itu di antara amalan-amalan yang akan mengundang rahmat Allah SWT dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang istiqamah dengan amalan-amalan yang sedikit ni, insya-Allah dalam hidup kita Allah kurniakan rahmat. Semua yang kita nak, semua Allah bagi berserta dengan rahmat di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebelum tuan-tuan balik lagi, dekat belakang sana ni ada buku saya yang terbaru, buku Mukjizat Nabi SAW. Buku ni saya himpunkan mukjizat-mukjizat Nabi. Tuan-tuan baliklah, tuan-tuan baca kat anak-anak, bagi tambah sikit rasa cinta kita dekat Nabi SAW. Terjemahan daripada sebuah kitab Arab, 1000 mukjizat Nabi SAW. Yang ni kita buat dia punya apa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ringkaskan mukjizat Nabi berkait dengan pokok-pokok, mukjizat Nabi terkait dengan makanan, mukjizat Nabi terkait dengan ubat-ubatan. Saya himpun kat dalam ni, insya-Allah. Yang keduanya, yang ni yang saya nak sangat-sangat, kalau tuan-tuan dekat dalam ni buku nota, dia bukan sekadar buku nota. Sebenarnya saya susun dekat sini ada doa-doa, ada 12 doa. Yang doa ni kita kena beramal dalam tempoh wabak ni. Tiap-tiap pagi lepas subuh tolong baca, tiap-tiap malam lepas maghrib tolong baca, ataupun lepas asar. Doa-doa yang Nabi SAW ajak dekat kita, Allah jauhkan mudah-mudahan daripada musibah-musibah. Antaranya doa yang ke-6 ni, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Itulah, itu kena baca yang tu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ni pun di antara doa yang kita jangan tinggal dah. Ni di antara doa lagi, doa Abu Darda. Abu Darda ni ada kelebihan dia sendiri. Kemudian 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, dan juga ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hadis-hadis dekat belakang sana. Saya harap sangat-sangat tuan-tuan ambil seorang satu dan tuan-tuan jadikan dia sebagai amalan pada setiap hari. Tolonglah, bukan sekadar nak suruh tuan-tuan beli buku ni, tapi saya nak tuan-tuan beramal dengan doa-doa tu. Ada doa tu bismillahirrahmanirrahim tu. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, dia duk cerita, aku dengar Nabi kata apa, siapa baca ni dia takkan ditimpa musibah sepanjang hari tu sampai maghrib. Dia baca lepas maghrib, dia takkan ditimpa musibah sampai esok pagi. Tiba-tiba dia yang cerita tu dia lumpuh. Lalu orang mai jumpa dia tengok, orang tengok, dia kata apa, aku tak menipu atas nama Nabi yang meriwayatkan hadis ni dan sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku terkena penyakit tu, hari tu aku tak baca doa tu. Jadi tuan-tuan tolong jangan tinggal berapa doa ni, dan tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau tuan-tuan tak bawa duit tak apa, dekat belakang ni saya dah letak nombor telefon. Tuan-tuan nanti tuan-tuan mesej dekat nombor ni, tuan-tuan kata saya beli buku ni dekat saya Jamat Masjid Putra Perdana, tolong hantar nombor akaun, nanti bayar secara online, insya-Allah. Satu RM19, RM19 je. Tapi kalau tuan-tuan beli 3, RM50, insya-Allah jimat sikit. Terima kasih sekali pada pihak masjid. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa ketika. Wallahu SWT a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.